Jadi seperti biasa menemani Lily di studio hari ini, tak lain tak bukan siapa lagi kalau bukan my brother, Abang Asmawi Bakiri. How are you? Okay, good Lily. How are you? Okay, good. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak yang kita nak borak ni bang, tapi why not kita dengar dulu apa yang nak dikatakan pasukan Guangzhou mengenai perlawanan akan datang menentang pasukan Johor Darul Ta'zim. 我们要做的还是要教练组通过比赛录像去反复的去在防守端去改善我们的一些细节处理，争取在防守方面做得更好，继续保持昂扬的斗志和专注度，全力以赴的完成好这场比赛。谢谢。Good morning, everyone. For the next game, we will come back to the JDT Stadium. It's a great stadium, and for the fifth game, for our plan is still to study the video, to improve our defense, to do more on the details, and keep fighting, keep our spirit, and let our players do their best. Thank you. 球员也说一下关于下场比赛的看法。下一场比赛的话，我希望我们球员能够在加强防守的同时，能在进攻端的有更好的表现，更出色的表现。So for player, for the next game, also hope to improve our defense, but for more, we want some attack. We will do about it. Yeah, thank you. Okay, thank you, gentlemen. From now on, we'll take questions from the floor. Please raise your hand if you have any questions. Yes. Question for the coach. Hi, I'm Carl from Astro Arena. Preparation ahead of the game. Is Guangzhou going to play a compact and very defensive approach, or you guys have their own plan to play against JDT this time around? 主教练先生，就关于下一场对柔佛的比赛，你们还是会更加专注于防守呢，还是说会转守为攻呢？足球比赛就是一个攻守兼并的项目，我们在稳固防守的同时，肯定要抓住一些机会，尽量在进攻端给对手制造一些麻烦。So for football game, I think it's also defense and offense is always transitions. So for the next game against JDT, first we will do our defense and try to give some pressure to their defensive. Thank you. And question for the coach again. Do you realize that at this group stage, fifth game, the goal difference for the other teams is important for the other teams? So everyone come and play against Guangzhou with in mind that not only win, but to have a lot of goal difference. So how to keep up the morale of the team to not concede as much goal as possible? 对于在小组赛阶段来说，对于其他队他们可能不太看重这个胜负，而是更看重于这个净胜球。那可能每一场比赛都会有很大的一个净胜球的情况。作为教练，您是怎么去平衡球员的心理状态的呢？让他们尽量稳定。这个我们呢，还是就是我们先做好自己。我们当然希望球队更少的失球。我们能做的现在只能是专注于自己。通过比赛一场一场的去进步，去改善。So the most important thing is to be ourselves, to do the best of ourselves. Of course, we hope for less goals from the opponent. So we will do one game by one game to improve and try to do the best of ourselves. Thank you. And the question to the coach again. Supporters from this stadium, do you feel the atmosphere somehow distract your team, especially early in the game with the attendance of the crowd?
one of the highest in 2022. 主教练先生，在柔佛的主场，因为他们的支持者很多，那有没有觉得他们的支持的声音可能会对您的球员会有所干扰呢？回到柔佛这个球场，跟球员之前聊过，球员们非常喜欢在这个球场踢球，我也能感受到我们这个柔佛球迷的那种热情和专注。我们广州队的球场也很漂亮，我们现场也经常会有4到5万人的观赛。球员们虽然没有在我们的主场踢过球，但是他们也感受过那样的气氛，我觉得反而会让他们觉得很兴奋。So I think in the JDT stadium, we love to play there. It's a great stadium, and also their fans very passionate. We have our own stadium in Guangzhou. By our first team game is usually more than 40,000 people. So most of the players didn't experience that, but they have some other experience. So for the fans, I think it just make them excited, not confused. Thank you. Thank you. We'll take next question. Yes. Guangzhou is still one of the few teams, I think one of 2 teams in the ACL who have not scored a goal yet. We spoke so much about defense. So how determined are you to break the scoring gap against a GDT side who have just conceded 5 goals in their last match? 朱教练先生，广州队作为在这个亚冠联赛仅存的2支还没有进过球的球队，那您是有什么计划去打破这个平衡呢？尤其是柔佛队上一场刚刚从0-5的失败中走出来。就我们这位朋友的问题，始终是我最喜欢的问题。我很喜欢您的问题。是的，我们是对比分上我们一直没有更好的表现，但是我们进攻端确实也在一场比赛的有一些变化，甚至说我们缺少一点运气。球员们，特别是进攻端的球员，始终对进攻、对进球保持着饥饿感。希望在后面的2场比赛中，在我们由守转攻中会有一些惊喜。So first, thanks for the question. It's a good question. For the score, it's like I answered before. Of course, we hope the score from the other team will be less. But in our side, we try to improve our offensive, and also we need some luck to score a goal. But the player is always hungry for score a goal. I'm sure about that. Thank you. Okay, thank you very much. We'll take next question. And if you don't have any questions from the room, then I'd like to end the press conference. And could you gentlemen stand up real quick for the photo session? Okay. Thank you. Okay, thank you. Baik, itu yang baru saja berlangsung tadi adalah sidang media yang melibatkan pasukan Guangzhou FC. Sebelum kita nak mulakan dengan apa yang kita nak bincangkan ni, Abang Mawi, first and foremost tadi sebelum kita start, Abang Mawi ada share dengan Lily, dia pergi mana? Wah, Abang experience sendiri pergi menonton perlawanan JDT dengan Kawasaki Frontale, betul? Betul. Maybe boleh share sikit experience macam mana, Bang? Oh, best. Lily, satu pengalaman yang kita nak tengok, dilihat berlaku di negara kita, di sebuah kelab yang terbaik di negara kita, dan satu pengalaman yang saya anggap menarik kerana kejuaraan ini berlangsungnya secara karnival di negara kita dengan kuasa besar bola sepak Asia di situ. Dan saya memang merancang sebenarnya untuk sampai dan melihat apa yang berlaku sebelum, tengah main dan selepas sebenarnya. Itu yang lebih menarik. Yang paling abang nak highlight apa, Bang? Sebenarnya yang paling saya nak highlight berkongsi itu adalah kerana nak tengok persiapan
kedua kelab terbaik dekat negara di Asia buat persediaan, lepas tu adapt dia perlawanan dengan penonton yang begitu ramai dan yang paling penting ialah keputusan dan apa yang berlaku pada perlawanan tersebut. Okey, jealous lah. Tak sempat lagi nak pergi. Tak sampai lagi, tak jejak lagi stadium dekat Johor. Nanti dia pergi pula. Alright abang, after 5 perlawanan esok yang ke-6 lah macam mana Abang Mawi melihat keadaan Harimau Selatan ketika ini? Okey, kalau kita lihat apa yang akan berlaku untuk pasukan JDT ialah kita tahu selepas kalah dengan Kawasaki tempoh hari dengan satu jaringan yang tak sepatutnya boleh berlaku pada JDT. Tapi tak apa, mungkin itu adalah perancangan awal kerana pada saya agak terkejut juga apabila Benjamin Mora menyenaraikan pemain yang dibuat pertukaran penggiliran tu untuk berdepan dengan satu lagi kelab yang terbaik. So kat situ pada awalnya dah nampak sikit gambaran bahawa JDT bukan berserah tapi tetap turun sebagai pasukan pilihan. Cuma nak berdepan ketika ini untuk Kawasaki bukan dia menurunkan kesebelasan utama tapi 3 perlawanan sebelum ini dia buat macam combination, pilih 3 perlawanan tu pemain terbaik lawan JDT dan itu menyebabkan JDT tewas. Okey, bercakap mengenai rotation players yang Abang Mawi baru je jelaskan. Mungkin ramai yang expect termasuk Lily sendiri. Patutnya Coach Mora mungkin kalau nak rehatkan pemain utama pun perlawanan menentang dengan Guangzhou FC. Tapi direhatkan semasa menentang pasukan yang bukan biasa-biasa yang akan memberi tentangan yang sengit pada pasukan. Jadi sebenarnya pendapat Abang mengenai percaturan yang diturunkan Coach Mora ni? Okey, nampak macam Lily tak puas hati kenapa turunkan pemain itu tapi lawan Kawasaki kan? Yes, kita boleh menang kan tapi Ya, of course orang mengharapkan ketika perlawanan ketiga tu draw, turun pemain yang dipilih kesebelasan utama ataupun key player tapi kedua tak turun macam tu Eli. Okey, sebenarnya pada saya pun begitu juga. Sebenarnya all the way perjalanan saya ke JDT, bertemu orang, jumpa semua tanya, "Bang, macam mana malam ni? Macam ni?" Saya perkara paling penting yang saya bagi tahu sebelum perlawanan, saya kata tunggu dan lihat senarai pemain dulu saya cakap. Kerana kita dapat lihat apa yang saya jangkakan memang akan berlaku kerana Kawasaki menurunkan pemain yang saya anggap terbaik untuk attacking third lawan JDT kali ini berbanding pada perlawanan pertama kerana saya anggap mereka menurunkan pemain berjersey 11, 20, 14 dan 24. Saya dah dapat gambar awal dah. Alamak, bila saya tengok line up tu saya kata malam ni JDT akan struggle sebab kerana dia 4 player adalah attacking player yang pergi bermain untuk menjaringkan gol. Ketika perlawanan pertama, 4 pemain ini diturunkan pada minit ke-85. Jadi dia orang tak ada masa sebenarnya untuk pergi buat counter attack atau menjaringkan gol. Kemudian saya tengok balik senarai JDT apabila Benjamin Mora menurunkan pemain muda tukar 5-6 orang. Saya dapat agak dah bahawa malam ni sedikit kesukaran akan berlaku pada JDT dan mengharapkan mereka dapat 1 poin. Tapi tewas dengan satu jaringan jumlah yang tak sepatutnya berlaku agak merugikan untuk JDT. 5-0. Tapi agaknya kenapa risiko itu diambil semasa menentang Kawasaki frontal? Okey, Ali. Faktor seperti yang saya bagi tahu awal hari itu, saya takut JDT kehilangan power. Power ni is about pasal ketika lawan Astro Hyundai, kemudian lawan Kawasaki pada perlawanan sebelum itu, mereka sebenarnya dah sampai satu level peak time yang mereka semua dah guna pakai pemain, dah guna pakai tactical dan kekuatan tim. Tetapi untuk balik dalam power tu nak bawa untuk lawan Kawasaki untuk second game ni, bukan mereka tak boleh berlari, bukan mereka tak boleh berebut, bukan mereka tak boleh kejar bola untuk pergi scoring, tetapi kekuatan dari segi pemain dan tim dia dah step down ke bawah kerana graf. Saya panggil graf kat situ. 3 hari berehat, 3 hari main dalam bulan puasa pukul 10 malam, satu benda yang dipikul beban oleh pemain dan pengurusan dan Benjamin Mora sebenarnya. Even live saya tengok apabila gol pertama JDT kena minit ke sebelum 15 minit tu, Benjamin Mora dah jadi dia dalam posisi yang marah, mengamuk, geram. Yes, kerana gol cara begitu masuk. Jadi saya nampak kat situ bahawa tension. Game tu game tension untuk pasukan dan pemain di mana mereka memikul beban kepenatan, fitness, lawan tim yang kuat, tim lawan pun menggunakan taktikal yang berlainan. Jadi dekat situ kita nampak bahawa struggle untuk JDT. Okey, Abang Mawi saying that Coach Mora ni memang dah aware dah dengan yang mereka akan kalah dengan Kawasaki frontal ni. It's not aware kalah. Okey. It's aware pasal dia nak buat pertukaran pemain tu nak balance kan for the lawan Kawasaki tu untuk dapatkan sekurang-kurangnya boleh bersaing dulu. Nak nampak nak pergi menang, nak dapatkan menang tu agak sukar pada mulanya. Saya jangkakan boleh
boleh menang dengan draw je kita mengharapkan. Kalah tu saya tak cakap akan kalah, tapi ke arah tu nampak apabila macam saya maklum tadi, saya tengok line up keluar je saya dah agak dah alamak. Yes, ini ada susah untuk JDT dan itu berlaku. Sebenarnya Lily, satu perkara positif berlaku untuk JDT bila buat pertukaran tu ialah rotate pemain berlaku setelah 3 perlawanan besar yang mereka lalui. Kemudian lawan keempat ni, jadi saya jangkakan bahawa Benjamin Mora ambil satu tindakan yang betul untuk menyusun, menukar pemain tu dalam bentuk yang betul. Tapi untuk adapt dia perlawanan tu tak jadi. Saya setuju dengan Abang Moy cakap. Rotation players tu mungkin berlaku sebab mereka tengah fresh. Tengah orang kata fit lagi. Tapi macam yang kita tengok, kualiti, Abang Mawi pun tengok sendiri dekat stadium, kualiti orang kata barisan kedua, bukan barisan utama JDT. Macam mana kalau nak dibezakan dengan pemain utama, Abang Mawi? By quality, tim kedua dengan tim pertama of course berbeza dan itu jangkaan kita memang kita tahu pun the level untuk kedua pemain boleh bermain. Diorang sebenarnya JDT ini berebut tempat. Saya dapat tengok depan saya itu pemain yang tak main tu berada dekat depan saya. Saya tengok nampak dua gap yang pemain yang masuk pada perlawanan ini akan mencari tempat dan bersaing. Tapi pada masa sama sebenarnya kita ambil overall apa yang berlaku tu untuk pemain yang digantikan adalah kerana head to head. Maksud dia head to head dengan pemain lawan, quality gap begitu jauh. The standard attacking third untuk JDT masuk dekat 4 defender Kawasaki level begitu gap. Begitu pengalaman Kawasaki turunkan 4 pemain pertahanan mereka. Kemudian midfield. Nak bersaing kawasan tengah pun begitu struggle. Wong kat situ, kemudian Afiq. Kemudian untuk bersaing dengan tu midfield masalah dan attacking berubah. Kawasaki buat menurunkan 4 pemain attacking, JDT bila Mauricio keluar injuries masuk ideal, ada kekurangan dekat situ, so dia ambil kesempatan. So dekat situ, match of the game, kita kalah. Okey, faham. Okey abang, moving on, pertemuan dengan pasukan Guangzhou FC. Mungkin ada tak mindset dekat players ni yang mereka dah pernah menang 5-0, mindset yang ambil mudah untuk bertemu dengan Guangzhou FC? Okey, nak ambil mindset main mudah, saya rasa perlu untuk bermain mudah dan pergi. Tak pressure sangat? Ya, jangan pressure sangat because of course, rekod Guangzhou tak menang semua. Kita ambil statistik, 0 gol Lily, bolos 21. Right? So, JDT ada 7, bolos 6. So, go for the attacking. Enjoy the attacking, enjoy the moment nak pergi menang dan dapatkan gol sebanyak yang mana boleh. Yang ini menarik, Lily, saya nak sikit share. Okay, untuk bertemu dengan Guangzhou, ada perkara-perkara yang perlu JDT lakukan. First, kalau kononnya lah Benjamin Mora nak turunkan the line-up is lawan Kawasaki tempoh hari, go ahead. Because, of course, Guangzhou tak begitu berikan tekanan pada pasukan lawan. Kemudian, go for the scoring and pergi menang. Kerana ada tricky sikit dekat sini perkiraan dalam grouping Lily. Kalau Lily tengok sekarang ni, kita dengan usaha Hyundai 7 poin. Okay? Kawasaki 8. So, besok petang, Hyundai akan lawan dulu dengan Kawasaki. So, kita akan tengok keputusan dekat situ. Dan untuk malam, persediaan JDT. Tak apa, tolak tak nak ambil tahu petang tu, tapi malam tu mesti kena menang dan ambil jaringan seberapa banyak yang boleh. Okey. Tapi what if macam Guangzhou ni dah pernah kalah 5-0 dengan JDT dalam pertemuan pertama. Jadi mungkin coach kepada pasukan Guangzhou akan buat pertukaran yang besar ke? So macam nanti boleh tak mereka ni beri satu orang kata majis? Tiba-tiba pula menang lawan Johor ni, Abang Mawi. Okey, dia simbolik kat situ, Guangzhou jadi tuan rumah tapi pemain dekat JDT penyokong JDT. So itu dah mereka dah kalah. Untuk buat magic untuk pasukan Guangzhou, saya rasa saya dah tak nampak mereka akan buat magic. Kerana kita dapat tahu the moral of the team dengan players low and down dah sekarang. Mereka tak boleh buat apa-apa sebenarnya. This tournament mereka dah tak boleh buat apa. Kalau nak kata mereka buat magic pun pada saya tak sampai. Magic tu tak sampai. Dia ada cas magic tu dia tak sampai. Kerana kita dapat tengok coach Pan Yong Yi bagi tahu tadi pun dan wakil pemain pun bagi tahu nampak mereka kena adapt di perlawanan dengan JDT. Mereka cuba nak bertahan dengan baik dan mereka akan cuba buat counter attack. Itu yang mereka sampaikan. Tapi pada masa sama setelah 3-4 perlawanan ni akan masuk, mereka dah gunakan ke semua pemain. Dah gunakan semua pemain. Jadi mereka nak meneruskan aja. Mereka sebenarnya nak menghabiskan aja this tournament because this is syarat mereka kena buat Tapi untuk bangkit dan menang ataupun nak bersaing dengan pasukan JDT ketika ini sukar untuk Guangzhou.
Okey. So macam jalan mudah jugalah untuk JDT kan Abang Mawi kan? Okey, Abang Mawi as a former ex-footballer kan, sebelum ni pernah bermain bola sepak, Abang Mawi sendiri dah pernah rasakan kepenatan tu, faktor kepenatan yang membawa kepada penurunan prestasi kan. Mungkin sekarang ni at this moment, apa yang JDT perlu lakukan? Bukan satu, ada lagi beberapa perlawanan selepas ini. So apa yang mereka boleh lakukan untuk kekalkan momentum mereka sekarang ni? Untuk kalau berkata pada fitness, untuk saya tengok persiapan JDT buat lakukan, yang penting ialah yang kita selalu kita bagi tahu, rotation pengiliran tu berlaku mesti dengan betul tepat dan adil. Pemain yang kurang main berminit apa semua. Pada masa sama, saya dapat lihat sebagai kelab terbaik JDT ni, dia ada unsur-unsur pemakanan, rehat, training, cara apa semua. Jadi itu membantu mereka. Memang sukar sebab lagi-lagi mengubah struktur jadual permainan dan sendiri-kendiri itu susah. Main malam, puasa pemain Islam kan. Jadi saya rasa itu akan memberikan sedikit JDT punya persiapan nak dia macam main catur ni. Pemain ni kena turun siapa dulu nak lawan dengan tim lawan begini-begini macam tu. Jadi itu yang berlaku untuk JDT sekarang. Saya rasa untuk fitness ni terpulang kepada pengurusan ataupun Benjamin Mora, siapa pemain yang perlu diturunkan nanti. Okey. According to tadi punya PC Abang Mawi, ada yang mengatakan coach mengatakan nak improve dari segi defense. Meaning that kita punya orang kata attacking ni memang dah on form ke macam mana untuk menentang dengan pasukan Guangzhou? Betul. Okey, saya setuju bila dia bagi tahu dia try lagi nak bertahan atau membaiki pertahanan pasukan Guangzhou kan. Ya, betul. Itu yang kita bagi tahu tadi. Dia dah sedar tu dia 21 gol bolos tau. Okey, yang terbaru 5-0 dengan Astro. So dengan JDT tempoh hari 5, dengan Kawasaki 8. Jadi kali ini betul mereka terpaksa bertahan dengan datang lagi kena nak berdepan dengan dua striker terbaik JDT, Bersen, Fronteri. So ini signal dah bagi tahu Guangzhou dah bagi tahu dah. Yes, dia tak akan pergi main attacking, dia akan tunggu untuk betulkan defending because yang datang lawan dengan pasukan ini bukan calang-calang walaupun kita ada 7 gol. Tapi yang menarik mereka nak cuba bermain secara bertahan tu dah bagi tahu dah kepada JDT. Okey. So saya rasa kesempatan ini perlu diambil oleh pasukan JDT sendiri dan perlu mendapatkan kemenangan. Tapi tengok tadi macam coach Guangzhou dan player itu sendiri macam dah berserah bang, betul tak macam tu ke? Betul. Ini perlawanan yang mungkin di atas kertas kita dah jangka dah JDT. Itu yang saya masukkan tadi. Even kalau Benjamin Mora nak meriakkan ikut penggiliran, kata Lili cakap tadi takut fitness, takut dah sampai peak hour semua ni semua. Kalau dia nak turunkan line up is the same dengan Kawasaki, bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Pemain tu masih lagi ada quality untuk pergi attacking. We talk JDT, kita kena cakap pasal team dia tu is about winning and scoring goal. Dia bukan lagi tim yang semua orang boleh dapatkan gol. Tak ada, dia dah ada mengikut posisi. Penjaga gol Farizal kawalan baik jangan bolos. Defender tahan yang baik, midfield play the game. Attacking is dia punya simbolik. So ini kalau dia letak siapa pun saya rasa JDT ada peluang. Okay. Dengan jumlah gol yang dibolosi pasukan Guangzhou FC Abang Mawi, mental mereka ketika ini? Macam saya jangkakan lah, saya pun dapat kabaran bahawa mereka ni sebenarnya nak habiskan tournament ni aja. Mereka nak pulang, mereka nak buat benda yang baru dan kita kena sedia maklum. Ini hakikat bahawa kita kena terima Guangzhou ni bukan first team. Mereka adalah pemain muda, pemain akademik yang dicampur antara dua pemain second team, first team mereka dan akademik digabungkan jadi satu tim pergi di tournament. Tanpa ada persiapan, tanpa persiapan tepat, pemain import tak ada, local player. Mereka tengah struktur baru dia sistem bola sepak Guangzhou sendiri. Kalau saya nak sentuh game ni, mereka main 10 orang. Pemain jersey nombor 88 mereka, Guan Hongjing, dikenakan red card sepak Bersen. Bukan saja dia tamatkan kontrak, jurulatih mereka juga dicas potong gaji sampai 3 bulan kerana tak dapat mengawal pemain-pemain. Tapi itu bukan isu dia. Dah masuk tournament kan. Jadi mereka terpaksa adapt benda ni dan saya jangkakan kita nak mereka pun bermain dengan kualiti yang baiklah. Okey, Abang Mawi, mungkin kita ada sembang juga pasal ni semasa JDT menentang Kawasaki. Key players pasukan Guangzhou, macam Abang Mawi cakap tadi, mungkin mereka nak habiskan je tournament ni. Tapi mungkin key players yang akan kucar-kacirkan benteng pertahanan JDT ada ke ataupun kita makan relax sangat ni?
Ya, sebenarnya tak ada. Oh, Tak ada. Saya tak jangkakan mereka ada quality player yang mungkin saya nak sebut kepada siapa. Mungkin ada 2-3 pemain yang berusia 23 dan 24 tahun. Yang lain semua 21, 22 . So saya tak nampak gambaran apa. Dan statistik pada perlawanan pertama tu Lily dah menceritakan segala-galanya. JDT sampai 28 pergi attack, shot on target. Mereka ada satu je. Itu pun try pada tengah. Memang tak masuk, Aziz jadi jaga gol. So saya rasa saya tak dapat gambaran. Guangzhou ni kita tak dapat gambaran yang mereka ada player, ada quality player, ada teamwork yang ni. Mereka dah tak ada dah. Mereka dah for this tournament agak malang untuk mereka. Mereka tak ada apa-apa senjata pun, apa-apa benda yang mereka nak carry pun sebenarnya. Just lebih kepada pihak lawan. Dan JDT main tempat sendiri walaupun dah 2 kali rekod. Ini 2 kali game saja mereka kalah di tempat sendiri. Dan saya rasa mereka tak akan stop. Mereka akan pergi gol lah. Mereka akan dapatkan gol. Dan jangkaan saya akan berlaku gol awal. Gol awal. Gol awal. Ya. Okey, abang bercakap mengenai bermain di tempat sendiri, abang pun baru je balik daripada Johor menyaksikan perlawanan tu sendiri. Macam mana ambience tu abang menyaksikan perlawanan ACL, JDT turun bermain? Ambience tu macam mana? Macam mana para penonton ni boleh memberi impak kepada aksi JDT ni? Sebenarnya saya tertarik dengan apa yang berlaku tournament ni di negara kita. Saya tak panggil Johor dulu saya panggil di negara kita Okay. Bukan mudah berlaku ini pun pasal COVID punya cara sistem yang tak boleh kita dorm main travel home away di tempat sendiri, di tempat lawan. Tapi berlaku di negara kita di Johor, kelab terbaik dipilih kumpulnya kelab-kelab terbesar dekat Asia bermain. Lagi-lagi Kawasaki dengan Hyundai. Walaupun Guangzhou ni dalam list, cuma pemain yang dibawa tim tu tak jadi. Itu yang menarik perhatian saya dan penyokong peminat bola sepak sebenarnya. Bukan mudah berlaku di negara kita, dapat main carnival di negara kita, persiapan untuk JDT sendiri, naikkan taraf bola sepak. Yang lebih penting, kita perlu tahu benda ni. JDT bawa nama Malaysia sebagai rating ataupun kolek mata dalam peringkat AFC FIFA. Itu yang lebih membantu. So sebenarnya tolak kita ni nak sokong kelab mana, tapi menyokong JDT tu adalah kerana JDT membantu kita punya ranking, mata point di dalam FIFA dan AFC. Sekurang-kurangnya kita kena beri sokongan. Itu perkara hakikat untuk JDT. Dan saya dapat lihat apa yang berlaku dekat dalam, dekat luar persiapan AFC sendiri begitu tersusun. Ini bukan peringkat liga kita. Ini Asia ni. ACL Bukan biasa-biasa. Peringkat tertinggi, beraksi dan berada di Malaysia. Betul. Itu yang terbaik. Sebenarnya Lily tanya banyak pasal stadium. Lily rindu nak pergi stadium. Tak ingat dah bila last time pergi stadium sebab COVID kan. Okey, Abang Mawi, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dengan sidang media pasukan Johor Darul Takzim pula.
Welcome back semua yang baru saja menonton dan sedang menyaksikan Nadi Terkini. Dan kita membawakan sidang media dua pasukan JDT dan juga Guangzhou FC. Dan masih lagi bersama Lily, tak lain tak bukan bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri. Abang okey so far? Okey. Okey, kejap lagi ni kita nak tengok. Sekejap je lagi Coach Borak akan memberikan kata-kata dia. Mungkin expectation abang apa yang akan dikatakan oleh Coach Borak ni bang? Okey, mungkin jangkaan saya Mora of course pergi akan untuk menang, nak tambah kejar poin dan kejar statistik jaringan dan bolos dan perubahan pemain ada berlaku. Okey, tu tak sabar nak tengok juga perubahan pemain yang dilakukan tu. Tapi expectation abang pemain yang utama ataupun yang macam kita cakap tadi, second team dia? Okey, untuk Guangzhou ni saya dah jatuh tak kisah dah. Tak kisah. Dia boleh campurkan kedua-dua pemain second team dengan first team ataupun pilihan utama. Sama je. Okey. But for you untuk perlawanan pada esok hari ni, sebab daripada tadi kita cakap kita memang tak ada masalah nak menang. Lepas tu pemain yang diturunkan pun kita tak kisah sama ada pertama ataupun kedua. Semua akan okey. Tapi apa yang abang nak tengok daripada perlawanan JDT menentang Guangzhou FC ni? Okey, lebih penting kemenangan, poin tu Lily dan jaringan. Because saya merisaukan because dia statistik grouping ni, kita akan kacau dekat Osan Hyundai tu because dia setengah sama. Ya, sama. Kemudian petang besok dia akan main dengan Kawasaki dulu. Advantage kita dah tahu apa keputusan berlaku dekat situ untuk bawa game malam. Dan kemudian kita last kali kita akan lawan dia. Okey, dan Kawasaki akan lawan Guangzhou. Jadi dekat situ lawan Kawasaki dah nyata dia akan layak dalam kertas. Tapi untuk JDT dan Osan Hyundai ni dia akan jadi tricky sikit. Sebab perlawanan pada pandangan saya perlawanan terakhir dengan mereka akan penentu nasib siapa yang layak. Baik, daripada segi standing buat masa ni, abang rasa kita masih ada chance untuk mara ke pusingan seterusnya? Lemah lembut Lily tanya. Slow takut betul saya. Okay. Dia jadi macam tu Lily. Boleh. Slow cakap kan. Okay, betul. Sebenarnya saya pun takut. Sebab saya tak nak kita terlepas peluang. JDT terlepas peluang daripada kelayakan ini. Ini peluang. Kerana macam kita maklum tadi, main di Johor, persiapan di sini, penyokong kita ada semua. Kita nakkan mereka bukan perlawanan terakhir itu nanti menentukan nasib kita tak layak. Lagi merugikan kita. Saya tambah sikit tadi Lily, apa yang JDT dapat daripada tournament begini dan kita perlu support JDT. Selain daripada menolong ranking dan naikkan taraf kelab dekat Asia semua, mereka menang duit Lily. Setiap kali mereka menang perlawanan, mereka dibayar USD 50,000 USD semua. Now 3-4 game dia dah kumpul 463,000 duit RM Malaysia. Dia tahu tak jumlah tu telah menggambarkan di Liga Malaysia, JDT dah ada duit keseluruhan liga yang mereka main tu. Betul. Bayangkan dia main SCL tau, tapi untuk Liga Malaysia dia dah kumpulkan duit sebegitu banyak. Sebenarnya untuk motivasi JDT sendiri, klub-klub lain di dalam liga kita yang semuanya bersaing dengan JDT ataupun ikut JDT punya cara apa JDT lakukan dan hasilnya sungguh nyata sekarang. Plus dengan apa yang TMJ buat. Itu kena terima hakikat. Baik bang. Saya memang tertarik betul dengan prize tu bang punya isu tu. Okey, sekarang ni kita nak saksikan pula apa yang nak dikatakan Coach Mora mengenai pasukan JDT. Champions League 2022 group stage. We have invited Benjamin Mora and Farzal Marlias from JDT FC. Thank you very much for attendance. Thank you. Before we begin, I'd like to ask your general thoughts on preparation for upcoming match. Hi, how are you, everyone? Well, nothing much to say or to explain, but we are going to try to change the way we finished, of course, the last game. We're going to face a team that we already beat, so we think we can do a good performance. We are preparing on the mental side to bring back the team from that painful 5-0 that is in the past. Now, China, Guangzhou is a team that has conceded a lot of goals and is not quite good for them, for their image. So, of course, they're going to fight for not conceding more and try to do something different in the last games. Nothing much to say. They're going to fight, we're going to fight, and we hope it's a good game tomorrow. Thank you, Coach. Mr. Marlias?
Yeah, tomorrow is very important match for us. We need to collect full point for tomorrow because we are still there. We still in this campaign, and yeah, we have 2 more match. We have to win 2 more match for to qualify for this next round. So the important thing is our preparation. Hopefully, we getting better, and yeah, we're ready for tomorrow match. Okay, thank you, gentlemen. From now on, we'll take questions from the room. Please raise your hand if you have any questions and wait for the microphone. Question for the coach. Hi, coach. I'm Carl from Astro Arena. Question everyone been asking for. How serious are you in terms of selection of the game of the players for the game? Group of players that are JDT's best, or again a few new faces in the starting 11, roughly, for the game tomorrow? Yeah, we will have new faces. We will have some of the players recovered from that didn't play last game. We will try to use the best in the moment. I believe that we need to give opportunity to the player that is in the right moment, doing a good job. And we have 35 players in the squad. I repeat, I always say this, and all of them have different characteristics. One of them are senior players with experience. The others are the foreign players. The others are the young players, upcoming. The others are the players with a really good performance status in the prime time. And we have players. The thing is that we need to go out and try to establish a good start of the game, but with whoever plays. From there, we need to evolve in the game and try to own the actions. And from there, I think we will be good with any player that is in the pitch. Coach, do you think it's important to score as soon as possible in the game against Guangzhou? Not only 3 points at stake, whereby a goal difference in mind as well. No disrespect to Guangzhou, but obviously you guys would like to score as much as possible, right, towards the end of this group stage? Well, we know that we are tight on points, and we know that in this competition, the best second places qualify with certain points, right? And then we need to adjust the goal difference that might make a difference. First of all, we want to do a good job and get a good performance, and from there we need to score goals to win the game. If the opportunity comes and if the game is open and we manage to open their goal as soon as possible, then of course we're going to look for as many goals as we can, because we need to take advantage of the moment. But it's not easy to break the lines of Guangzhou, especially now that they don't want to concede. They defend with a lot of people in a low block, so it will be difficult. I'm thinking of the first goal first. Coach, do you agree if I say that you have a slight advantage, whereby when about 10 o'clock kickoff, you already knew the result of Ulsan and Kawasaki? Is that going to benefit the players in terms of motivation or confidence for tomorrow's game? I hope not. I hope not, because we don't need to think about Ulsan and Kawasaki. We don't really care what happens over there. We care about us collecting the 3 points tomorrow and collecting the 3 points versus Ulsan. That is our objective, collecting the 6 points. We don't think of what the others can do. We need to think of our side. And then from there, after both games come, then we will make the mathematics, and then we will see how it went. But we cannot depend emotionally or mentally on other results. All right, Coach. A few updates about the Mauritius injury and a few other
import players. Are you intend to rotate or stick to original first 3 games of import players, which is Bergson, Forestieri, Leandro? Yeah, Bergson, Forestieri, and Leandro are the foreign players that have been having more minutes. Of course, Mauricio is out. Mauricio has a micro rupture right there in the muscle, and we don't know how many days he's going to be out. He cannot perform tomorrow. And from there, we will shuffle the names of the other. Maybe Shane, of course, is a very important defender for us. And if Leandro, Forestieri, and Bergson are ready, and Shane, well, there is the quota. If not, we will see tomorrow and make decisions on the last minute to see and give them chance. All right, Coach, before I move to Farizal, any special message to the fans to turn up to play tomorrow so that you guys have a much more easier tough tomorrow? Well, the fans are the most important thing. We really want to give them joy. We really want to give them hope. Players are committed with the fans and the people of Johor because we represent not only a football club, we represent a changing of mindset in the competition and in the sports life in this state. So the boys are an example. We need to be responsible and follow our duty as professionals. So for the fans, tomorrow, we will do our best. All right, thank you, Coach. May I ask Farizal next? Hi, Farizal, Uncle from Meso Arena. First and foremost, how do you see the players' motivation and morale, obviously after the last game, and determination towards the next game against Guangzhou, based on the training session that you had last night? Yeah, it's very bad, you know. The results not our side, but we try our best for the last game, and yeah, it's not easy. It's not easy to come back because the goals is very big score for us, you know. We conceded 5 goals, and then I'm sure the player realized about that, and we have another 2 more matches. So, like I said, we need to collect a full point for qualify for next round. All right, we want to know on your perspective. Obviously, you missed few games in the group due to injury, and then you made a comeback, and then to concede 5 goals against last game is not easy. So, how you want to bounce back? Yeah. We have a big squad. We have good players. We have a good relationship with them. They always support me. They have always wish me. The coaches, management, the Kota Johor also wish us. So that's make me very confident. You know, confident in the field. How to manage the situation, to handle everything. That's an important thing for me. And yeah, I know it's not easy after injuries, but I try my best. You know, I try my best. All right, Farizal. What can the fans expect for tomorrow's game? A much more aggressive JDT. Doesn't matter who gonna play tomorrow, or what kind of expectation for the fans who turn up for the game tomorrow? Yeah, like Coach said, tomorrow is a different game. For sure, they are sitting at the back. They play as a low block. You know, it's not easy to come in. Maybe we need a lot of mobile. You know, to make a goal or something else. So we'll see how tomorrow. So I hope the fans will come to support us, still support us. You know, like. Coach Benjamin said, we represent for JDT football, also the Malaysia football also. So I hope they're supporting us until the end. Thank you. Okay, thank you. We'll take the next question from the room. If there are no further questions, I'd like to ask you gentlemen to stand up real quick for the photo session. Thank you. Thank you.
Kalnunis all the way kalau kita dengar sidang media tadi kan Abang Mawi. Alright. Menarik mengenai sidang media yang baru je berlangsung tadi ni. Coach Mora ada mengatakan untuk mendapatkan jaringan awal Abang Mawi. Tapi macam yang kita cakap, confirm Guangzhou akan turun dengan bermain defensif. Pendapat Abang Mawi mengenai perkara ini? Okey, betul. Mora dan Fariza pun bagi tahu dia orang takutkan Guangzhou akan buat blok dekat defender area, jadi defender lebih ramai, meletakkan supaya tak nak bolos lagi lawan JDT. Ya, jangkaan saya memang akan jadi berlaku begitu. Dan Benjamin Mora nakkan gol awal because dia tak nak fikirkan pasal petang tu punya game. Lebih kepada tim nak dapatkan gol awal dan pergi jaringan. Okey, kalau ditanya bagaimana nak main, macam mana nak break tu, mungkin pada pandangan saya, kita tengok pemain yang Benjamin Mora turunkan nanti. Dia mesti ada, pada pandangan saya, mesti ada pemain yang ada kualiti, dia panggil macam ni. Untuk break the raw block tu, mesti ada pemain kualiti yang dribble with the ball. Mesti pemain yang dribble masuk untuk break. Because dia tak boleh main passing hantar kan. Kalau hantar dan passing kena block. Siapa betul? Tu bang? Siapa tu? Okey, kalau dia tu... Okay, Lily pun nak tahu jugalah. Siapa yang boleh dribble lalu drop block tu? Betul. Arif Aiman, Sapawi, Ramadan mesti kena buat. Ini 3 player mesti kena buat. Itu Azwan Bakri pun dah buat penggiran, dia kena buat. Of course, Bersen dengan voluntary, dia ada semua package ni. Tanduk boleh, gol dia dah tanduk dah, shooting, dribble. Dan itu jangkaan saya untuk break the rock block tu. Untuk break the defender jadi defender Guangzhou tu, kerana dia akan letak berapa ramai yang boleh waktu bertahan. So saya rasa dekat situ yang lebih penting dan mungkin JDT kena tarik the defender punya play of the block tu untuk keluar daripada kawasan defender Guangzhou. Itu yang mungkin perlu buat. Okey, tadi Abang ada mention nama Safawi Rashid yang boleh dribble untuk lalu rock block tu. Perlu Safawi diturunkan untuk perlawanan menentang Guangzhou pada esok hari? Yes. Of course. Yang tu saya mengharapkan dia main. Saya mengharapkan Safawi turun dan dapat beraksi, dapat main. Penting menjaringkan gol. Yep. Okey, Abang Mawi, tadi juga coach ada mengatakan mengenai kecederaan Mauricio. Jadi dia tak diturunkan dalam perlawanan sebelum ini and then diturunkan, tiba-tiba mengalami injury. Pandangan Abang mengenai situasi pemain yang mengalami kecederaan ini? Ya, tak sepatutnya berlakulah sebagai Mauricio sebagai pemain pengalaman, tidak disenaraikan, tidak bermain dalam 3 perlawanan, terus diturunkan mengalami kecederaan. Dan posisi itu JDT juga ada bernasib baik kerana Mauricio pun kalau injuries ada pemain-pemain yang berkualiti tengah baik ketika ini, form yang baik. Syarul tengah baik, Shan Lori, dia Murga dia dekat situ. So saya rasa the break of the defender JDT tak ada impak yang besar nak lawan dengan Guangzhou. Kerana saya yakin posisi Corbin, Matthew Davis, Syarul dengan Shan Lori ataupun dia Murga masuk tak ada memberikan efek kelemahan pertahanan JDT. Termasuk penjaga gol Fariza. Okey, bercakap mengenai penjaga gol. Untuk perlawanan pada esok hari, last match menentang Guangzhou yang diturunkan adalah Haziq. So pandangan Abang, goalkeeper yang mana yang sepatutnya diturunkan untuk perlawanan esok? Okey, tu jangkaan saya tak ada menjadi masalah. Kedua-dua perlawanan untuk perlawanan ni, Haziq perlawanan Guangzhou dia main, Fariza belum recover for injuries. Now Fariza masuk, so saya rasa tak ada impak yang besar untuk goalkeeper. Saya rasakan Fariza pun dah maklum tadi the teammate dia punya TMJ beri support pada dia, kelab beri support pada dia, so dia kata tak ada isu dan saya rasa siapa goalkeeper tak ada masalah. Okey. Also coach Mora tadi ada juga mengatakan penting untuk mereka mendapatkan gol awal. Bagaimana dengan jaringan awal tu boleh memberi impak atau kesan yang positif kepada pasukan itu sendiri, Abang Mawi? Yes, betul. Itu penting. Abang selalu terapkan perkataan corak begitu. 0 ke 15 minit kita akan tengok pasukan mana dapat gol tu, dia akan ada kelebihan sedikit daripada pergi penguasaan permainan. Gameplay itu dia akan dapat. Untuk Mora mungkin sedikit dia dah plan ni. Dia dah tahu dah kena raw block, dia nak dapatkan gol awal. Saya rasa jangkaan saya kena plus dengan pergi set piece. Set piece tu paling penting hari ini nak kena pakai tu. Free kick, corner kick, itu throw in mungkin kena terus juga pakai. Dan saya jangkakan Mora akan lakukan benda yang paling cepat untuk dapatkan gol. Which is diturunkan first quality pemain yang akan diturunkan. Macam kita cakap tadilah, pemain yang ada speed, dribble, break tu, pemain-pemain itulah
sekali lagi lah Arif, Sapawi, Ramadan, kemudian Azwan dan of course dua striker ni Lendro dengan Bergson dan Voluntary mesti buat kerja tu. Okey. Kita tengah tight on point Abang Mawi, macam yang kita bincangkan tadi. Kalau katakan JDT tak dapat nak habiskan standing dengan kedudukan yang pertama, what's next for them? Apa seterusnya untuk mereka ni, Abang Mawi? Okey. Kita mengharapkan mata ketiga, kumpulan ketiga memihak kepada JDT. Itu jangkaan saya lah kalau mereka tak dapat 1-2 di posisi itu. Tapi macam kita cakap awal tadi, Ali, merugikan kita bermain di tempat JDT, di negara kita. Ini carnival yang perlu JDT ambil kesempatan. Tapi yang betul tricky tu, Li, kalau ikutkan sebenarnya, pada perlawanan besok, sebelah petang, kita mengharapkan Kawasaki kalahkan Astro Hyundai. Because dekat situ akan break stagnan 7 poin untuk Auckland. Kita menang malam tu 10 poin untuk kita. So jangkaan kita akan lebih confident, moral kita akan lebih besar, kita punya harapan lebih besar pada perlawanan terakhir. So kurangnya kalau kita ambil draw, dan kita layak. Betul, tapi Ali suka dengan confident Coach Mora tadi. Dia tak kisah sama lain, dia just nak fokus on the team dan sebagainya. Alright, Abang Mawi, sekarang ni kita macam biasa, of course kita ada wartawan di lokasi dan siapa lagi kalau bukan Kal Nunis yang bertanggungjawab untuk tugas itu. Hello Kal, Assalamualaikum. Okey gitu? Waalaikumsalam Lily, Abang Mawi, semuanya jalan lancar. Okey, jarang tak lancar lah kalau dengan you kan. Okey Kal, mungkin latest yang anda nak kongsikan dengan kami selain apa yang berlaku dalam PC tadi, Kal? Okey, kalau kita berbicara mengenai perkara yang di luar PC tadi, pembarisan pemain Johor Darul Ta'zim sudah komited untuk beri hasil yang terbaik walaupun siapa saja yang diturunkan pada hari esok, terutama khususnya untuk pemain yang jarang dapat minit permainan seperti Ramadan, Hong Chong Huai dalam tempoh hari, mereka kalau diberi tanggungjawab akan terus beri yang terbaik, apatah lagi menentang pasukan yang di atas kertas, pasukan yang tercorot di dalam kumpulan, dan juga membariskan pemain-pemain yang kita tahu dalam aksi pertama, mereka membariskan pemain-pemain muda dari skuad belia, walaupun mereka dalam kelompok yang terbaik di negara China, namun di peretas yang tertinggi di Asia ini ianya terlalu sukar untuk mereka. Mereka melalui 4 perlawanan dan dibolosi dalam tempoh setiap perlawanan kurang 20 minit dari jaringan gol, 21 gol dibolosi selepas 4 perlawanan dan gagal menjaringkan sebarang gol. Itu sudah cukup untuk membuatkan Johor Darul Ta'zim pergi all out pada hari esok dengan harapan untuk mendapatkan 3 mata penuh seperti yang dijangka. Akan tetapi yang kita nak tahu ni berapa jumlah jaringan. Seperti kita tahu, Kawasaki bantai Guangzhou FC ini 8-0, antara yang tertinggi di dalam saingan kumpulan A ini. So Johor DT nak tak nak bukan hanya 3 mata tetapi jaringan yang harus dilakukan untuk mendapatkan jaringan yang banyak dalam sesebuah perlawanan. Sudah pastinya ianya haruslah bermula dengan jaringan yang pertama, dan jaringan pertama itu haruslah datang dari di awal permainan untuk memudahkan perkara itu. Tapi apa yang boleh dijangkakan pada hari esok, walau siapa pun beraksi, seperti kita dengar dalam persediaan media tadi, Farizal Malas memberi jaminan bahawa mereka akan komited untuk terus mengangkat nama Johor Darul Ta'zim dan juga bola sepak Liga Malaysia di peseda yang tertinggi di Asia ini. Mereka bagaikan harimau yang terluka selepas dibaham 5-0 dalam aksi yang terdahulu. Sudah pasti pemain ke-12, peminat Johor Darul Ta'zim dan juga peminat bola sepak Malaysia akan disajikan dengan aksi luar biasa, 5 bintang sekaligus berada di dalam tempat untuk mara ke pusingan seterusnya. 5 bintang. Kal, apakah kemenangan besar boleh kita jangkakan untuk hari esok ni, Kal? Kemenangan besar itu memberi 2 makna. Satu, di atas kertas, kalau 5-0 pun dah cukup besar. Adakah 5-0 itu cukup untuk melayakkan diri dalam goal difference selepas 6 perlawanan? Saya tak merasakan 5-0 itu besar. So, besar yang dimaksudkan oleh Lily harap-harapnya lebih daripada 8-0. Selepas kita kena tahu yang kita mempunyai defisit 5 gol dalam aksi yang terakhir sebelum kita menangi dengan 1 gol different 2-1 melawan Astro Hyundai. So gol different tak memihak kita pada ketika ini. Walaupun Johor Darul Ta'zim kalau diikutkan selepas 4 perlawanan berada pasukan ketiga terbaik di tangga yang kedua di samping Melbourne dan juga Daegu FC kalau saya tak silap. Tapi 2 lagi perlawanan ni mereka harus kutip 6 mata penuh dan juga goal difference itu yang penting. So kalau bagi saya kemenangan besar yang Lily masukkan harusnya selebih daripada 8-0
untuk orang cakap mendapatkan balik goal difference itu. Tapi untuk menjawab persoalan Lily, sudah pasti pemain ke-12 peminat Johor Darul Takzim harus menjagakan kemenangan besar. Apatah lagi Benjamin Mora serius mengambil pendekatan ini, tidak ambil mudah menentang Guangzhou FC pada hari esok. Baik. Kal, thank you so much, Kal. 2 soalan tapi padat dengan informasi. Thank you, Kal. Take care. Welcome. Alright, Abang Mawi, mungkin selepas apa yang kita dah bincangkan throughout the show hari ini, mungkin last daripada Abang Mawi, apa yang Abang Mawi mahu saksikan untuk perlawanan esok dan juga jangkaan Abang Mawi lah. Okey, untuk besok saya kata semua senada lah kot dengan Benjamin dan Farizal dan JDT dan apa yang berlaku nanti. Kita nak first of course menang, kemudian jangkaan saya lagi menang dan ambil point, menang, kemudian jaringan. Itu penting Lily sebab kita merisaukan saya seperti Kal pun dah maklum tadi bahawa akan berlaku statistik punya kiraan tu akan mengganggu JDT punya perlawanan. Jadi saya takut juga Astro dan kita plus Kawasaki. So kita mengharapkan benda itu berlaku untuk baik JDT, untuk pasukan JDT. Alright, kita cakap-cakap, kita nak share juga kepada penonton semua untuk perlawanan yang melibatkan pasukan Johor Darul Takzim dan juga Guangzhou FC esok Rabu 27 April 2022. Perancangan akan bermula seawal 9.30 malam dan sepak mula akan berlangsung pada pukul 10 malam. Di mana lagi kalau bukan Astro Arena 2. Alright, Abang Mawi, thank you so much teman Lily throughout the show hari ini. Memang jarang tak best aku dah dapat Abang Mawi as a guest kan. Sama-sama Lily, terima kasih. Okay, and thank you everybody for watching. Of course, we hope for the best untuk JDT dan untuk peluang mereka mara ke pusingan yang seterusnya. Kita tutup dulu cerita SEL jam 3 petang. Kejap lagi jangan lupa date kita untuk Nadi World perkembangan antarabangsa pula. Dengan itu salam hormat. I'll see you guys later. Daripada